Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahil Waliyyil Hamid, Al-Mubdi'il Mu'id, Al-Ghafuril Wadud. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa ashkuru lahu ihsanah wa as'aluhu lil jami'i afwahu wa ghufranah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh, khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana masih lagi memberi ruang masa kepada kita yang sangat berharga, yang sangat bernilai sekiranya manusia itu tahu menggunakannya. Tapi yang kita bimbang hari ini, masa yang sangat berharga akhirnya jadi tidak berharga apabila kita tidak dapat menggunakan masa yang tersebut dengan sebaiknya. InsyaAllah motivasi kita pada kali ini dengan tajuk menggunakan kesempatan masa yang diberi untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan juga menyambut musim yang besar. Tengok dalam surah Al-Furqan, surah Al-Furqan ayat 61, Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita tentang perjalanan masa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Maha suci Allah. Para jemaah sekalian, apabila Allah sebut Maha Suci Allah, biasanya ayat ini memberi peringatan kepada hambanya dengan perkara yang besar. Seperti dalam surah Al-Isra, waktu Allah nak cerita dia bawa Nabi berjalan, dia kata Subhanalladzi asra bi abdihi. Dalam ayat ini Allah mulakan dengan membersihkan dirinya daripada sebarang kekurangan dan kelemahan. Maka diperingatkan Tabarakalladzi, Maha Suci Allah Ta'ala yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang, dan dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Jadi kalau kita tengok kepada apa yang telah dicipta oleh Allah Azza wa Jalla, itu satu benda yang besar. Dan Allah nak peringatkan kepada kita di sini, wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahar, dan Allah pula yang menjadikan malam dan siang. Malam dan siang silih berganti, khilfatan, silih berganti. Untuk siapa? Liman arada an yadzakkara au arada syukura, bagi orang yang ingin mengingati, bagi orang yang ingin mengambil pelajaran, atau orang yang ingin bersyukur. Jadi dalam ayat ini para jemaah sekalian, Allah peringatkan kita tentang pertukaran malam dan siang. Banyak lagi lah ayat-ayat lain. Jadi yang kita nak sebut di sini iaitulah tentang pertukaran masa itu, supaya kita ingat bahawa Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita waktu berjalan. Waktu berjalan. Kata seorang ulama,
al-abdu min hin istaqarat qadamu. Hamba Allah Ta'ala ni apabila kita pijak kaki kita di atas dunia ini, bermakna kita telah bermusafir, mengembara yang tak boleh berhenti. Tu kita berhenti, itu sekejap, berhenti rehat je, tapi perjalanan itu mesti diteruskan. Bila kau tempoh berakhirnya perjalanan, apabila berakhirnya ajal kita di atas dunia. Selagi ajal ada, selagi masa itu ada, maka kita mengatakan tidak ada masa untuk kita, tidak ada waktu untuk kita nak berehat-rehat, nak berhenti, tidak ada. Maka Allah SWT mulakan hidup kita ni dengan apa? Dengan bangun waktu pagi. Orang-orang yang beriman, alhamdulillah, dia bangun waktu pagi, dia tahu apa nak buat. Kita mula dengan salatul tahajud, kemudian masuk waktu subuh, kita sambung lagi dengan salat subuh berjamaah. Itu yang terbaik. Bagi orang yang tak pergi ke masjid, salat subuh itu dilakukan juga di rumah masing-masing. Orang yang uzur, terpaksa mereka lakukan salat dalam keadaan uzur, sama ada di atas katil di hospital ataupun di atas tilam di rumah dia. Artinya waktu itu tidak boleh berhenti. Maka sebagai seorang hamba Allah Azza wa Jalla yang cerdik, Allah SWT peringatkan kepada kita, ja'alal laila wan nahar, pertukaran malam dengan siang ini supaya kita liman arada an yazakkar, bagi orang yang nak mengingati Allah Azza wa Jalla. Kita tahu, oh ini waktu ni, ini waktu subuh, tak lama lagi duha, lepas pada duha mari pula zuhur. Artinya kita hidup ni duduk di bawah peraturan hidup yang berpusing. Tidak kata, oh, tahun lepas saya solat subuh, lupa lah, tak sempat nak terlupa lagi, pagi esok mari pula. Kecuali orang-orang yang buat lupa, itu rugilah. Kata nak kata macam mana? Orang yang buat lupa bukan salah kita, salah dia yang melupai dirinya sendiri. Allah SWT kata, fa ansahum zikrullah, orang yang lupa mengingati Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala lupa. Bukan Allah Ta'ala lupa maksudnya dia sifat lupa, tidak, maknanya Tuhan pun tak bagi pada dia rahmat yang dikehendaki. Jadi alhamdulillah, Allah Ta'ala bersumpah di awal pagi, wal laili iza yaghsha, demi waktu malam apabila dia tutup pandangan kita, gelap malam. Wan nahari iza tajalla, dan demi waktu siang apabila dia cerah kembali. Maknanya silih berganti siang dengan malam itu memperingatkan kita, dan bertukarnya tahun itu memperingatkan kita tentang perjalanan hidup kita. Cuma kita hari ini kadang-kadang kita tak ingat, orang lain tu lu peringat. Oh, hari ini hari awak dilahirkan, habis sibuk kita. Kadang-kadang ketua pejabat pergi nak buat kerja, tiba-tiba orang sambut dengan kek 2-3 biji. Nah, Masya Allah, makan je lah, nak kata apa, dah orang bawa mari. Tetapi yang kita naknya tanggungjawab kita di hadapan Allah Azza wa Jalla itu besar, supaya kita tidak menyalahgunakan waktu yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla ini. Maka waktu kita bila dia berjalan, dia tak akan berhenti, terus berhenti. Selagi tak habis tempoh dia, selagi tidak tamat ajal dia, dia akan berjalan. Tak kira lah, kalau berjalan dengan sihat kita kata alhamdulillah, tapi kalau berjalan dengan sakit pun kita kata alhamdulillah. Nikmat Allah SWT beri kepada kita, kita tidak tahu apakah hikmat di sebalik itu. Jadi kebetulan dengan tajuk ini juga, tajuk sihat dengan sakit ini, saya bagi ketah ni. Tajuk dia motivasi pesakit dan adab ziarah orang sakit. Jadi para jemaah, kita boleh baca ketah ini dan kita boleh bagi pada kawan-kawan kita yang menghadapi ujian, sedikit ujian daripada Allah Azza wa Jalla ini. Mudah-mudahan kita tidak rugi dua kali. Rugi dua kali, apa maksud dia? Atas dunia ni kalau kita sakit, Allah nak uji kita. Maknanya kalau kita sabar, kita dapat pahala. Dan di akhirat tentulah sudah dapat balasannya.
Tapi kalau orang tu tak sabar, apa nak buat? Penyakit tak pergi juga, pahala pula rugi. Kita kata khasira ad-dunya wal akhirah, dua kali rugi. Atas dunia pun tak dapat pulangan yang baik, dan di akhirat juga kita tidak dapat pahala sebab kita kehilangan sifat sabar. Jadi dua keadaan manusia ni berjalan. Dua yang kita ada orang sihat dan ada orang sakit, dan yang tengah-tengahnya ada orang sakit tidak apa-apa kuat sangat, masih boleh lagi berjalan ke masjid, masih lagi boleh melakukan salat dengan cara yang sempurna, dan ada orang yang sakit yang terpaksa duduk di rumah-rumah sakit, di hospital ataupun di rumahnya sendiri, dapat melakukan ibadat dalam masa yang sangat yang terhad. Jadi para jemaah sekalian, maka kita ambil peluang ini sebagaimana pesanan Nabi SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata, ihris ala ma yanfa'uka, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Ambillah, gunakanlah mana-mana perkara yang boleh memberi manfaat kepada kita. Wasta'in billahi wala ta'jaz, minta tolong dengan Allah Azza wa Jalla, dan jangan sekali-kali kamu rasa lemah. Sebab pertolongan Allah Azza wa Jalla di luar kotak pemikiran manusia. Kita kadang-kadang buntu, aku ni tak tahu nak buat apa dah, kan? Orang panggil mik, nak fikir pun tak mari idea. Tapi apabila kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Talaq, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ayat yang kedua, wa man yattaqillaha, Allah Ta'ala permudahkan segala urusan dia. Ayat yang ketiga, wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyiatihi, Allah Ta'ala hapuskan kesalahan dia. Bermakna kita masih lagi ada ruang yang besar, sebagaimana Allah Ta'ala tunjukkan di dalam peristiwa-peristiwa yang besar. Contoh peristiwa yang kita nampak, bagaimana Nabi Musa AS, bila habis lorong yang nak pergi sudah tertutup, maka dia masuk kepada lorong Allah Azza wa Jalla. Abdul Muttalib, datuk Nabi. Waktu tu Nabi belum bangkit lagi. Ingat tak waktu tentera Abraha nak serang Mekah? Dalam kitab-kitab sejarah mengatakan Abdul Muttalib dia tak bawa senjata, dia tak ambil senjata, sebab dia tahu nak lawan dengan Abraha yang datang dengan tentera yang bergajah begitu besar, di luar kemampuan. Tapi kalau kita mampu, tak boleh, kita kena usaha dulu. Sekarang ni di luar kemampuan, nak lawan memang tak boleh. Apa nak buat? Dia pergi dekat Kaabah, dia bergantung di kelambu Kaabah, dia kata, unta tu aku punya, Kaabah ni Allah punya, maka aku serahlah untuk menjaga Kaabah ni kepada Tuhan dia. Tengok, walaupun zaman itu belum zaman Islam, tetapi mereka masih bergantung dengan Allah Azza wa Jalla. Maka kita di saat kita hidup hari ini, jangan banyak sangat berfikir dengan benda-benda yang semua benda negatif berlaku. Yang ni tak jadi. Kita kata kita masih lagi di hadapan kita, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Buatlah perkara-perkara yang boleh memberi manfaat kepada kita, dan minta tolong dengan Allah Azza wa Jalla, jangan kita lemah. Jadi alhamdulillah, walaupun kita rasa jalan kita tertutup, bagi kita orang yang ada Allah Azza wa Jalla, beriman kepada Allah, maka jalan itu masih luas insya-Allah ta'ala. Jadi para jemaah sekalian, waktu berjalan, dan yang kita akan menerima kedatangan musim yang besar, iaitulah Ramadan Al-Mubarak. Para ulama, orang-orang yang saleh di zaman dulu, awal lagi mereka telah berdoa, minta dengan Allah Azza wa Jalla, wa ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Imam-imam kita pun baca juga, kita sendiri pun baca juga, kan, supaya Allah Ta'ala sampaikan kita Ramadan. Cuma kita lengkapkan bacaan, kita kata wa ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan dalam keadaan kami sehat walafiat. Tambah sikit, sehat walafiat, wa husni ibadati, dan dalam keadaan kami dapat melakukan ibadat yang terbaik. Boleh tulis, kau ingat dah doa ni,
Ingat je, tak payah tulis-tulis. Dia kata bahasa Arab tak ingat, tapi terjemahannya ingat. Guna doa bahasa Melayu tidak jadi masalah, dan tidak ada peraturan doa itu mesti bahasa Arab. Tak. Bahkan kadang-kadang kalau kita berdoa dengan bahasa Arab, kita doa, kita baca benda yang kita, perkara yang kita tidak faham, maka dia tak mari zauk, tak mari khusyuk. Sebab kita kata Rabbi upili kan, Allah marzuqni, tapi kita minta benda kita tahu, kita kata kita tak mari, perasaan tu tak ada. Eloknya kita berdoa dengan permohonan yang kita faham. Ya Allah, berilah kepada saya, kalau kita kata sakit, kesembuhan, sehat. Kalau kita nak apa-apa nikmat, kita minta dengan penuh perasaan. Nabi SAW kata wal ya'zimil mas'alah, minta dengan permohonan yang cukup. Jangan kita, saya nak benda ni ya Rabbi, tapi kalau Tuhan tak bagi pun tak ada jadi masalah lah. Itu bahasa kita dengan kawan-kawan. Nah, kalau kita pergi kita nak apa-apa, kita cakap kawan kita, saya minta dengan jasa baik awak lah. Kalau awak bagi ke, alhamdulillah. Kalau tak bagi pun tak apa. Itu pun tak betul. Kalau kita betul-betul nak, jangan guna bahasa kalau bagi pun boleh, tak bagi lah, dah nak minta je. Saya rayu pada awak dengan nama kita atas persaudaraan Islam. Nah, kalau kita keluarga pula, dengan kekeluargaan kita, saya nak benda ni kerana tunjukkan sebab-sebab yang tertentu. Jadi kita dengan Allah Azza wa Jalla, Nabi kita larang daripada minta sambil tak minta. Ya Allah, beri pada aku, kalau tak nak beri pun tak apa lah. Nabi kata itu bukan cara permohonan kita yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quranul Karim, surah yang selalu kita baca, nah, dia panggil surah penutup majlis. Surah apa? Surah Wal-Asri, kan? Kenapa? Apa hikmahnya? Bila nak tutup majlis, kita baca surah Wal-Asri. Kenapa? Suka-suka lah. Mula dengan Al-Fatihah, kan? Sudah dengan Wal-Asri. Kenapa? Seolah-olah pengurusi majlis itu peringatkan kepada kita. Lebih-lebih lagi ahli mesyuarat yang mari lambat tu. Nah, kita bagi tahu dah mesyuarat pukul 10, dia 10.40 baru masuk, pukul 11 baru sampai. Kita kata wal asri, demi masa. Tapi dalam ayat ini Allah SWT peringatkan kepada kita, sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir, wal asri, sesungguhnya demi masa. Ibnu Katsir kata az-zaman, masa itu yang berlaku pergerakan manusia, pergerakan Bani Adam, sama ada dia buat benda baik atau tak baik. Jadi penggunaan masa kita ini dua saja para jemaah sekalian, sama ada kita buat baik ataupun kita tak buat. Masa yang ketiga, dulu anda bagi tahu dah, 3 masa kita ada. Baik, alhamdulillah. Tak baik, na'udzubillah. Satu lagi, masa free. Ingat tak? Apa yang kita kata masa kosong? Masa kita tak buat apa-apa, tidur. Allah, Nabi kan sebut hadis, rufi'al qalam, pena amalan diangkat daripada orang tidur. Tapi tidur pada waktu dia lah. Jangan pula nak azan dah ambil pantai tidur lah. Kecuali kita terlalu mengantuk, boleh kita tidur, tapi dengan syarat ada penjagaan. Kita pesan pada kawan ke, hari ni kita ada alat-alat ni, penggerak ni, jam dalam handphone kita pun ada. Yang pentingnya kena ada usaha supaya kita tidak teringat. Jadi bila masa itu salah guna ataupun tak betul gunaan, innal insana lafi khusrin, maka manusia itu dalam kerugian. Kata dia, inna kulla insan fil matajir. Ibnu Katsir kata manusia ni duduk dalam medan perniagaan, duduk dalam bisnes dia. Nah, jadi kita tengok perniagaan kita untung ke tak untung, maka kita tengok. Kalaulah masa yang kita guna itu untuk Allah Azza wa Jalla, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, untuk mencari benda-benda yang baik, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan beri kepada kita nikmat. Tapi wal'iyazbillah, kalau masa diguna dengan perkara-perkara yang tidak baik, jadi hari ini para jemaah sekalian, perkara-perkara yang tidak baik mudah untuk nak akses, untuk nak dapat. Na'udzubillah, kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada menjadi manusia yang akan kehilangan pahala amalannya, berdebu pahala amalan dia. Sebab apa?
kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang datang bawa pahala yang banyak, amsali jibali tihamah, tetapi di akhirat esok pahala dia haba'an mansura, menjadi debu yang berterbangan. Orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima ya Rasulullah, kenapa? Nabi bagi sepatah ya, haula'il qaum idza khalau bi maharimillahi intahakuha. Mereka itu apabila mereka bersunyi-sunyi, duduk dalam suasana tak ada orang, senyap-senyap orang tak tengok dia, dan dia jumpa dengan benda-benda yang tak baik, intahakuha, mereka melakukannya. Hari ini kita tak pergi dah, alhamdulillah, kita tak akan pergi tempat-tempat maksiat kan. Dengan umur kita ni, dengan cara kita, kesedaran kita hari ni, kita tak pergi dah. Yang kita bimbangnya, maksiat datang tempat kita melalui alat-alat gadget yang moden ini. Kita kena ingat hadis, debu pahala berterbangan, seperti yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza khalau bi maharimillah intahakuha. Bila duduk diam-diam, tak ada orang, senyap-senyap, boleh buat maksiat. Na'udzubillah. Jadi kita kena lawanlah nafsu. Kalau mari benda-benda yang tak baik, terus kita lawan. Maka illal ladzina amanu wa amilus salihat, orang yang perniagaannya tak rugi siapa? Yang pertama sekali orang yang beriman, yang kedua orang yang beramal amal yang saleh. Maka amalan yang saleh itu, para jemaah sekalian, Allah Ta'ala beri kepada kita tempoh masa bergerak. Alhamdulillah, semalam saya bincang tentang kenapa Allah beri kepada kita, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, permulaan solat 50 waktu. Itu kita kena muhasabah. Adakah angka 50 itu saja ya? Kita kata Allah nak uji Nabi tu, nak ke tak nak 50? La. Ulama Islam kata tidak ada perkara yang Allah Ta'ala ciptakan itu abasa, tidak ada faedah lah. Mesti mempunyai faedah yang besar. Faedah apa? Kalau kita bagi 50, tuan-tuan ambil matematik sikit. Sehari satu malam kita ada 24 jam. Betul tak? 24 jam kali dengan 60 minit satu jam, kita akan dapat 1440 minit. Ingat lagi angka bilangan tu kan? 1440 minit dibahagi dengan 50, jadi berapa? Mana ahli kira-kira? Berapa dapat? Ya? 28. Oh, 28 minit. Banyak ke sikit 28 minit? Setiap 28 minit ada solat. Sempatkah kita nak solat? Ini ayat yang kita kena fikir. Dia panggil tadabbur. Kenapa Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 50 waktu? Jadi para ulama Islam mereka kaji. Dia kata mesti di sana terdapat rahsia yang besar. Allah nak peringatkan kepada kita. 28 minit satu solat. Agak-agak masjid kita nak lantik berapa orang imam? Dah, Allahu Akbar, Assalamualaikum, imam bangun, tak sampai balik rumah lagi. Bila yang kedua masuk, Allahu Akbar, azan. Betul tak? 28 minit, apa nak buat? Maka ayat ini, cerita 50 waktu ini, cerita kisah bagaimana Allah nak ikat hamba dia dengan solat. Nak ikat hamba dia dengan solat, supaya masa kita ada ni seolah-olah kita duduk solat. Orang dalam keadaan solat, Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran Karim tentang hikmah solat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu menghalang manusia daripada melakukan benda keji dan benda mungkar. Dalam Quran kalau dia sebut mungkar, semua masuk maksiat. Tapi dalam ayat ini Allah khususkan dua benda, fahsya, mungkar. Mana ada perbezaan. Fahsya iaitulah perkara-perkara yang berkait dengan maruah, zina,
liwat, benda-benda yang tak baik lah. Itu dia panggil fahsyak, benda keji. Mungkar, segala maksiat yang lain, merampok, mencuri, pukul orang, khianat, zalim, itu dipanggil mungkar. Jadi solat itu sendiri menjadi penghalang kepada kita daripada melakukan maksiat. Buktinya, para jemaah sekalian, waktu seorang itu lakukan solat, dia buat ke tak benda-benda yang pelik? Tengok solat Allahu Akbar, pukul orang, tak ada. Kecuali sekumpulan kanak-kanak yang duduk main kat belakang. Kalau jumpa sama dia, sambil-sambil duduk rokok tu, sampai lagi sepak kawan sebelah. Sambil duduk sujud sepak kawan. Itu cerita kanak-kanak, cerita budak-budak. Begitulah hidup kita. Allah ikat masa kita ni. Bermula aqimis salata liduluqis syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Setiap masa, takkanlah orang yang salat Allahu Akbar, Allah Ta'ala Maha Besar. Kita telah menggunakan masa kita untuk salat sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-An'am 61-62, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua ibadat aku ni, salat aku ni, ibadat aku ni, segala hidup aku ni, mati aku kerana Allah Ta'ala. Tiba-tiba dalam pergerakan hidup kita, kita terlupa pada Allah Azza wa Jalla, maka ini manusia yang rugi. Manusia yang rugi. Jadi masa itu dibahagi. Kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar kata apa? Inna lillahi amalan bin nahar. Allah SWT telah letak satu amalan di waktu siang. La yaqbaluhu bil lail, dia tak terima pada waktu malam. Saya ni sibuk hari ni dengan mesyuaratnya, dengan jalan jamnya, dengan kendurinya. Jadi zuhur dengan asar hari ni kita tunda solat malam. Boleh ke tak boleh? Tangguh dulu. Macam kita tangguh benda lain juga lah, boleh tangguh kan. Kita delaykan dia pada malam. La wa amalan bil laili la yaqbaluhu bin nahar. Amalan yang diletakkan pada waktu malam tak boleh tidak diterima pada waktu siang. Kecuali orang uzur, maka dia qada pada waktu itu, cerita lain. Yang pentingnya masa yang kita ada, Allah Ta'ala beri peruntukan waktu solat itu berjalan serentak dengan perjalanan matahari. Jadi kita para jemaah sekalian, itulah kita ikat masa. Tuan-tuan dan puan-puan kena letak serentak. Solat, zikir, baca Quran. Boleh ke tak boleh? Kita letak sekali. Saya ni memang sibuk, tak dapat nak guna masa untuk baca Quran, kita kata la. Kalau kita letak ikat solat dengan baca Quran, insya-Allah. Subuh pukul apa? Pukul 5.50, pukul 6 contohnya. Kita ke depan ke sikit 20 minit je, 5.30 sampai di masjid. Masuk masjid, kita solat dulu. Kalau belum solat witir lagi, solat witir. Kalau tidak pun kita solat tahajud. Tahajud ni tak apa, walaupun lepas solat witir kan, kita boleh solat je. Kemudian kita nak tunggu azan subuh, Masya Allah tabarakallah, Al-Quran. Ada 10 minit lagi depan kita. 10 minit, kalau orang yang baca laju sikit, dapat 10 muka. 10 muka Quran, mushaf, maknanya setengah juzuk. Cepat tak cepat masa. Zuhur nanti pun tambah lagi sikit. Kan di antara azan dengan iqamat kita ada 10 minit. Kita solat 4 rakaat. Ingatkan projek kita tu, projek mega kita tu 4 rakaat belum zuhur, habis dah 5 minit kan. Ataupun ada lagi berapa minit, kita masih lagi sempat baca satu muka surat. Jadi tidak ada waktu berlalu kecuali dalam hidup kita ni ada solat, ada Quran dan ada zikir. Selepas solat kita mula dengan zikir lepas solat. Subhanallah. Ceria hidup kita. Sebagaimana kata Al-Imamu Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala, seorang ulama salaf, ulama tabi'in, dia kata apa? Adraktu aqwaman. Aku sempat bertemu dengan beberapa kaum zaman dia. Sebab Hasan Basri ini meninggal pada awal tahun 100 lebih sikit. Dia kata kanu ala awqatihim, mereka menjaga waktu mereka lebih daripada dia jaga dinar dan dirham. Kitanya, ia tak sempat nak berzikir ni sebab dinar dirham lah banyak ni. Tak, duk kira waktu pun banyak dah. Jadi Alhamdulillah hari ni dengan adanya mesin kira. Tidak ada mesin kira hari ni, dia tolong kira bagi kita cepat-cepat ya. Bagi berapa awak punya ada. Alhamdulillah hari ni pula
pusat-pusat keuangan, tolong jaga pula duit kita. Kita tak payah mikir, setiap bulan dia hantar laporan, duit awak dalam bank ni ada 1 juta, dalam bank ada 5 juta. Kita bagi kitanya duk cari nombor akaun di mana pusat-pusat tahfiz, di mana tempat mengaji untuk kita sebarkan. Itu kerja kita. Jadi alhamdulillah. Hasan Basri kata apa? Aku dapat jumpa aqwam, beberapa kaum yang mereka sangat loba kepada waktu, menjaga waktu dia lebih daripada mereka jaga dinar dan dirham. Bila mari bulan Syaban, para ulama Islam kata apa? Syaban syahrul qurra. Bulan Syaban ini bulan para penghafal Al-Quran mengulang kaji. Masya Allah. Sebab apa? Kita lain pula. InsyaAllah lah, nanti masuk bulan Ramadan ni saya mulalah baca Quran. Itu sudah dikira delay, sudah lewat. Yang kita naknya sebelum Ramadan sudah bersiap. Sama juga dalam hadis tentang Syaban, ketika Nabi kita SAW ditanya tentang kenapa dia berpuasa banyak pada bulan Syaban, Nabi kata apa? Bulan Syaban ini fi turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Waktu tu waktu diangkatnya amalan, laporan setahun kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi kata, aku nak waktu diangkatnya laporan aku itu wa ana saim, sedang aku berpuasa. Dan Nabi juga sebut bulan Syaban itu laporan diangkat itu Allah Ta'ala bagi kepada kita dalam hadis Isnin Khamis kan, dan juga hadis tentang Syaban, Allah Ta'ala akan beri keampunan kepada hamba-hamba dia kecuali orang-orang yang berkelahi. Tanda tuan-tuan. Jadi tadi kita kata Syaban syahrul qurra. Syaban bulan orang baca Quran. Mana kalau kita carilah mushaf rumah kita tu, kalau lama dah tak baca, sekurang-kurangnya bulan Syaban ni gosok-gosok dulu, buang-buang debu, mula baca sikit-sikit kan. Bila mari Ramadan bukan mula dah baca, nak tambah giat. Wei, belum dalam Syaban ni kita dapat lagi lah. Alhamdulillah pagi ni daripada subuh tadi sambil tunggu zuhur, sambil tunggu asar, maghrib dengan isyak, kita dapat 5 muka surat. Kita kata nikmat. Nikmat besar. Habis bila mari Ramadan, pada waktu tu kita dah tekan gear, boleh naik 1 juzuk satu hari. Jadi alhamdulillah saya tengok sebahagian daripada pejabat-pejabat kita inisiatif daripada ahli jawatan surau di pejabat, dia kata kami ni mengambil kesempatan waktu makan tengah hari mengadakan tadarus. Nikmat. Ada juga kawan-kawan kita yang satu pejabat, satu ofis dengan kita, tolong mengambil peranan. Mari kita tadarus. Jadi masing-masing yang muslimat sama-sama dia, yang muslimin sama-sama dia, tapi jangan terperangkap dengan tadarus wasafi. Biasa dengar kau dia panggil tadarus wasafi. Kena ada kan mazhab wasafi ni, kita cerita dulu. Grup WhatsApp tu lah dia panggil mazhab wasafi tu kan. Tadarus WhatsApp, ketua besar dia biasanya yang banyak tuan tanya soalan ni puak-puak muslimat, dia tanya. Dia kata dia bagi seorang baca 50 ayat, seorang baca 1 muka ke setengah muka kan. Dia grup dia contohnya 50 orang. Kemudian dia bagi ataupun grup dia 100 orang, dia bagi seorang ni baca banyak ni. Alhamdulillah pukul 5 pukul 6 petang dia kumpul balik maklumat. Orang yang pertama yang baca daripada awal surah Al-Baqarah sampai setengah surah contohnya, lapor saya dah siap. Hak yang kedua pula sambung setengah surah, siap. Akhir kali pukul 6 7 petang ketua dia bagi tahu, alhamdulillah kita dah khatam Quran hari ni. Saya kata ini perangkap nak melemahkan kita daripada baca Quran. Kalau kita baca 50 ayat, kita baca setengah juzuk, baca 2 muka surat, bermakna itu je yang kita baca. Yang kata geruk khatam tu geruk je khatam, Quran tak khatam. Dia panggil geruk khatam, Quran tak khatam. Jangan hati-hati dah pihak penganjur bagi tahu betul-betul. Kalau nak kita kata alhamdulillah hari ni hari pertama Ramadan kita akan baca juzuk yang pertama, iaitu Al-Baqarah, tambah sikit 2 muka surat lagi, 22 muka surat hari ni untuk kita khatam pada hari 28, hari 27 kan.
Betul. Hari 27 esok, semua ahli grup baca satu juzuk, 2 muka surat. Akhir sekali bila mari dekat khatam sungguh, kita kata alhamdulillah, itu betul khatam. Kalau bagi juzuk ayat kemudian dicampur, kemudian diistilah sebagai khatam, kita kata itu tidak. Itu kita khatam hanya setakat yang kita baca. Masya Allah, tabarakallah. Jadi para jemaah sekalian, waktu yang kita ambil ini, waktu yang kita nak ambil, Allah Ta'ala beri kepada kita sangat besar. Peluang, kata di ahli-ahli motivasi, dia kata apa? Illam takunu, kalaulah kamu tak mampu menjadi orang baik di saat orang lain jadi baik, bila lagi kita nak jadi baik? Menarik kata-kata. Kalau kita tak mampu jadi orang baik di saat orang lain sudah jadi baik, jawabnya bila lagi kita nak jadi baik? Orang pergi haji, Masya Allah, tabarakallah. Orang nak pergi haji ni, perasaan dia memang kuat, hebat kan? Kecuali orang yang tak nak pergi. Saya pernah jumpa, sepanjang saya bawa jemaah haji ni, saya jumpa seorang pakcik, kerja dia protes. Semua benda komen belakang. Dia komen makanan saya kira tu. Dia komen makan, komen hotel, komen habis orang. Masjid Aram, Imam Masjid Aram pun tak betul lagi. Bila kita panggil dia, sebenarnya ada masalah apa? Pakcik ni masalah apa sebenarnya? Dia kata masalah saya ni Ustaz, saya tak nak mari Mekah, isteri saya paksa. Tu je seorang yang kena paksa. Yang lain-lain itu insya-Allah tak ada masalah. Orang pergi Mekah semuanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba pergi ke masjid dengan baca Quran dengan ni. Tiba-tiba ada hamba Allah Ta'ala lembek duduk tunggu hotel. Kalau pergi masjid pun jadi jaga, tak masuk dalam. Lemah tak lemah, Quran tak pegang-pegang juga, duduk sembang dekat dia, duduk buah dekat lobi hotel tu, macam duduk di kampung dia. Kita kata rugi. Bila mari bulan Ramadan, mawasimul khairat, musim kebajikan begini, orang lain Masya Allah berlumba-lumba dengan solat berjamaahnya tak tinggal dah, dengan tada baca Quran secara peribadinya, yang dia nak khatam, tadarus untuk kita memahami isi kandungan Qurannya. Masjid kita ni anjur tadarus, kita hadir sini, Masya Allah kan. Surau di kampung kita ada, kita masuk majlis, berlomba-lomba pula menyediakan jawapan jamuan untuk berkumpul ke puasa. Sebab apa? Sebab kita nak ambil pahala orang puasa kepada kita. Tiba-tiba kita masih lagi lemah, masih lagi tak berjalan, masih lagi tidak bergerak. Maka kita kata itulah di antara orang yang sangat rugi. Di antara musim orang lain bekerja jadi baik, tiba-tiba kita masih lagi dalam ditakut lama yang entah macam mana kita nak buat, kita tak tahu. Maka para jemaah sekalian, menyambut, menggunakan masa yang ada dan musim yang begitu besar, jadi biarlah kita ada persiapan. Tanda persiapan yang pertama, iaitulah kita kena berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Doa sebagaimana doa yang maksur, doa yang diambil daripada yang dibaca oleh imam-imam kita, itu dia panggil doa maksur, makna doa yang diambil. Walaupun dari sudut sanadnya ada sedikit lemah, seperti doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi sekarang ni Rajab dah berlalu, kita terus je kita kata, ya Allah, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke bulan mana? Bulan Ramadan. Tak sambung sikit lagi, dalam keadaan kami apa? Kami sihat walafiat, dan tidak orang panggil bila masuk Ramadan dapat melaksanakan ibadat dengan sepenuh-penuhnya, insya-Allah taala. Di antara doa yang maksur yang disebut oleh para ulama, coba kata, dia kata Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Boleh ingat tak? Tak lepas hajat dah ni. Cuba kata sekali lagi, Allahumma sallimni ila Ramadan. Itu yang pertama. Allah ingat dah kan? Sallimni ila Ramadan
wasallim li ramadana. Mula-mula salim ni mana? Sampai ke saya, ke Ramadan. Yang kedua, wasallim li, serahkan kepada saya Ramadan itu untuk saya melakukan ibadat sebaik. Yang ketiga, watasallamhu minni mutaqabbala, ya Allah terimalah daripada saya apa yang telah saya lakukan sepanjang Ramadan dan sepanjang musim-musim yang lain. Jadi kita minta 3 perkara, minta sampai, minta dapat melakukan ibadat yang terbaik, dan minta apa dia? Allah kabulkan apa yang kita buat. Itu yang pertama. Kemudian yang persiapan yang kedua tadi saya dah sebut, iaitulah kita isti'dad nak sambut Ramadan dengan kita mula buka Quran kita, baca sebagai persiapan. Bila bagi Ramadan baru nak lah. Kalau boleh kumpulan tadarus kita ni dah mula sekarang. Dia kata awal lagi ustaz. Apa awal? Tadi saya sebut Ramadan bukan untuk disambut, untuk diteruskan dengan ibadat, ditingkatkan amalan. Kalau setakat baru nak sambut, lambat. Orang menyambut Ramadan 6 bulan, ulama salafus salih. Jadi kita buat baca Quran. Yang ketiga, kita mula sambut Ramadan itu dengan berpuasa pada bulan Syaban. Berpuasa pada bulan Syaban, khususnya kepada jemaah ni, kita semua ni ada isteri, ada anak, ada cucu, betul tak? Eloknya balik cuba bertanya sambil-sambil duduk sarapan pagi ni, ataupun masa mana kita panggil isteri, tanya dia, puasa Ramadan yang tahun lepas dah qada ke belum? Ini soalan wajib, bertanggungjawab kita suami. Oh, isteri saya pencen dah, dia tak ada tinggal, ada puasa kan. Anak-anak kita kan mereka ada apa ni panggil cuti wajib yang tak boleh puasa tu. Kita tak katalah yang tak puasa kerana lara, kerana benda lain dah. Kita ambil yang tak puasa kerana uzur syar'i. Uzur syar'i pun kena ganti. Maha kaya Allah SWT yang maha rahmat dia, puasa kena ganti, solat tak kena ganti. Rahmat ke tidak? Kalau solat kena ganti juga, jawab je muslimat kita, kau duk kerja solat ya dia. 15 hari cuti, 15 hari ganti. Berat ke tak berat? Tengok Allah Ta'ala tahu hamba dia, kesian kepada hamba dia. Solat tidak diganti, puasa kena ganti. Sebab apa? Hanya beberapa hari dalam setahun. Balik tanya cucu kita yang perempuan, tanya juga, kakak, nah, acik, angah, Ramadan tahun lepas dah. Kadang setengah orang ni Ramadan tahun lepas tak ada tinggal. Ramadan sebelum tu tinggal, kebetulan dia bersalin. Masya Allah, tabarakallah. Inilah waktu kita, gunakan masa yang kita ada ni dengan kalau kita tak ada dah qada, kita puasa sunat. Anak-anak kita, isteri kita puasa fardu, puasa wajib, kita kata nikmat yang besar. Kemudian yang keempat, kita mula kaji, dengar motivasi, dengar tazkirah, kaifa nasta'id, bagaimana kita nak guna masa ini untuk bila masuk Ramadan nanti, bagaimana penggunaan masa kita yang terhad, yang kita duk bincang penggunaan masanya, macam mana nak sahur pukul berapa, apa menu yang kita nak buat, tetapi menu yang hakiki, menu yang boleh mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ambillah masa yang besar, peluang yang besar, musim yang besar ini dengan persiapan yang baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita yang terbaik insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.